Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka. Jannatani 'an yaminin wa shimal, iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang letak di sebelah kanan di sebelah kiri qaryah mereka. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah, lalu dikatakan kepada mereka, makalah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang amat pengampun. Ayat ini mula bercakap tentang sebuah tamadun yang musnah. Tamadun yang dimusnah oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun asas ekonominya kukuh. Asas ekonominya kukuh, tetapi mereka ini terdiri daripada golongan yang menyembah matahari, ya'buduna asy-syamsa min dunillah, menyembah matahari, dan mereka memperhambakan diri mereka kepada syaitan. Kisah ini dibicarakan selepas bercakap pasal tamadun Nabi Daud alaihissalatu wassalam dan Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Sulaiman. Dua tamadun ini berlainan. Pertama, asasnya ialah mentauhidkan Allah, asasnya syukur kepada Allah, asasnya perhubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberi Allah kepada mereka perkara-perkara yang istimewa, dapat melembutkan besi, dapat mengadakan mencipta baju besi untuk kelengkapan perang, dan dapat melembutkan tembaga, dapat mereka menciptakan berbagai-bagai barang hinggalah sampai kepada tempat duduk, rumah. Mereka ciptakan pinggan mangkuk dan berbagai-bagai lagi. Ini tamadun Islam, kita sebutnya hadarah Islamiyah. Hadarah Islamiyah. Tamadun ini boleh kekal jika tidak dimusnahkan akidah mereka oleh orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat merupakan satu malapetaka yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia. Dia boleh memusnahkan tamadun, dia boleh meruntuhkan tamadun apabila manusia tidak bersyukur kepada nikmat-nikmat yang dikurnia Allah kepada mereka. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dinyatakan kisahnya dalam surah Sabah ini dan di dalam surah An-Naml juga. Dua-dua surah ini bercakap pasal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dapat menundukkan Balqis, permaisuri raja perempuan di Yaman pada ketika itu. Dapat menundukkannya dengan kekuatan iman dan tauhid pada Allah, sehingga Nabi Sulaiman dapat mengislamkan, dapat meyakinkan Islam kepada Balqis. Lalu Balqis menerima Islam yang ditunjuk oleh Nabi Sulaiman kepadanya. Selesailah kisah Nabi Sulaiman itu, masuk pulaknya pada kisah Sabak. Sabak satu bangsa yang tinggal di suatu tempat namanya Sabak di Yaman. Kumpulan ini sejak awal-awal lagi, penduduk Yaman secara umumnya adalah kumpulan ahli perniagaan. Sebab pada hari ini pun kalau kita bercakap pasal perniagaan orang Arab, orang Yaman lah sebenarnya yang mendahului perniagaan dalam dunia pada hari ini. Di Malaysia hari ini pun mulai daripada kapet, daripada kain baju, barang-barang datang daripada Arab, kayu sugi, minyak wangi, hatta kepada nasi Arab hari ini pun Yaman juga. Yaman, Hadramaut itu Yaman lah tu, Yaman.
Perniagaan mereka sebenarnya sudah bertapak kukuh di Malaysia dan di seluruh dunia hari ini. Hatta di Mekah sendiri pun bukan orang Mekah. Orang Mekah orang yang asalnya Yaman. Pekerja-pekerja juga Yaman. Yang kita lihat yang gagah perkasa yang bawa peti ais dengan atas bukit naik tu. Naik atas bukit hantar barang. Ini orang Yaman sebenarnya. Badannya tidak besar, tetapi mereka telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala minat ataupun kepandaian berniaga, kepandaian berniaga. Ini pun satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kisah kaum Sabak ini, kaum Sabak mereka telah membina tamadun mereka sebelum Masihi, kira-kira 5,000 tahun sebelum Masihi, dan lebih kurang begitulah, antara 5,000 tahun hingga 750,000 tahun, macam itulah disebutnya. Maknanya lama sebelum Masihi mereka telah membina satu tamadun, iaitu tamadun sumber ekonomi yang kukuh. Mereka telah membina empangan air beribu-ribu hektar, 9,500 berapa lebih kurang macam itulah hektar tanah yang dimajukan dengan kebun pelbagai tanaman, dan mereka hidup dengan tamadun ini, dengan hasil yang dikeluarkan daripada bumi ini, sehingga negara mereka menjadi kaya dan hidup mereka mewah. Mereka ahli perniagaan. Jadi barang-barang yang dikeluarkan daripada kebun ini mereka bawa ke luar negeri. Seperti hari inilah, bila kita mempunyai asas tamadun, makanan cukup, rakyat pun hidup aman, damai. Apabila makanan tak cukup, sama ada kerana harga barang naik ataupun kerana memangnya barang tu tak cukup, bekalan tak cukup dalam negeri, maka pelbagai masalah boleh timbul di kalangan rakyat. Mencuri, merompok, bunuh dan sebagainya. Ini ialah manusia yang tak cukup wang sebenarnya. Manusia yang tak senang duduk. Manusia lapar. Manusia yang melihat kepada barang-barang yang ada pada orang lain tapi tak ada padanya, dia berasa mahu. Dengan apa jalan sekalipun mereka mahu, apabila mereka tidak mempunyai asas akidah yang cukup. Negeri Sabak di Yaman tidak mempunyai masalah ini. Rakyat mereka aman, damai. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri mereka ini baik, aman daripada kecurian, aman daripada segala perkara yang mengancam keselamatan hidup mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima orang yang bertaubat kepadanya daripada kesalahan, terutama sekali dalam merasai nikmat Allah kemudian tidak bersyukur kepadanya. Ini satu kesalahan. Tamadun ini boleh hidup beribu-ribu tahun sampai kepada selepas kebangkitan Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, selepas Masihi. 500 tahun selepas Masihi mula tamadun ini musnah. Sayangnya tulisan-tulisan kita tak boleh baca dari tulisan orang Islam sendiri tentang tamadun Sabak ini, tetapi buku-buku kajian daripada barat kita dapati ada mereka yang mengkaji dan menulis buku-buku tentang tamadun Sabak ini. Sayangnya mereka ini tidak mengkaji dari aspek Islam, tidak meletakkan asas kajian mereka kepada bagaimana Sabak ini, tamadun Sabak ini boleh dibangunkan. Mereka hanya menilai dari sudut pemikiran manusia semata-mata, tapi tidak menilai dari sudut akidah. Katanya dalam ayat ini, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatan 'an yaminin wa shimal. Demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak. Negeri Sabak ialah negeri Yaman tua. Perihalnya telah juga disebutkan dalam surah An-Naml ayat 22 hingga 44. Kita dah baca dah dulunya tamadun Sabak ini. Tamadun Sabak dan kisah Sabak di sini nak dimulakan lagi. Di sini bicaranya tidak yang dibicarakan dalam surah An-Naml. Di sini nak dibicarakan faktor-faktor yang memusnahkan tamadun. Nah, selepas membicarakan tentang asas tamadun yang kukuh sebelum ini, iaitu tamadun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam.
Sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah. Bila manusia ini mewah dalam hidup, rezekinya murah datang, sumber-sumber buminya mengeluarkan berbagai-bagai hasil, dia sekaligus menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat apabila kita murah, apabila kita hidup senang, maka itu kita membuat ulasan seperti mana ulasan Qarun membuat ulasan, kata ini kepandaian saya, ala ilmin indi, ini kerana saya mempunyai ilmu, saya mempunyai kepandaian. Oleh yang demikian tidak ada pihak pun yang berhak menuntut daripada saya zakat, sebab ini kepandaian saya dapat menghasilkan wang harta yang begitu besar. Ini Qarun tidak lama, pada masa hayatnya juga tamadunnya musnah, rosak, ditelan bumi, sebab dia tidak syukur kepada Allah. Innama utituhu ala ilmin indi, barang-barang ini diberi kepada saya kerana saya mempunyai ilmu. Sabak ini bagaimana Allah berikan kepada mereka, dan sekaligus menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fi maskanihim ayah, di tempat tinggal mereka, yakni tidak jauh daripada mereka, ada tanda-tanda, ada satu tanda yang membuktikan kemurahan Allah. Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Karim, Maha Pemurah. Tandanya Allah Subhanahu wa taala, murahnya Allah Subhanahu wa taala, diberinya kepada mereka kemewahan. Kemewahan yang mereka miliki ialah kemewahan hasil bumi. Oh, ini cukup baik. Bumi mereka adalah bumi padang pasir yang kering. Tetapi apabila Allah ingin tukarkan bumi yang kering itu kepada bumi yang boleh bercocok tanam, subur untuk tanaman, bukan satu perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya manusia bekerja keras, bekerja dan mengharapkan pertolongan Allah serta tidak kufur pada nikmatnya. Diberi Allah kepada mereka di tempat tinggal mereka, fi maskanihim, di tempat tinggal mereka. Maknanya mereka tinggal dekat dengan kebun ini, kampung mereka di sekitar kebun ini, ataupun dalam kebun kah mereka tinggal dalam kebun, mereka bekerja, kemudian rumah mereka ada dalam kebun. Fi maskanihim lisaba'in fi maskanihim ayah, di dalam rumah mereka ada tanda-tanda yang membuktikan kebesaran Allah. Apabila sebuah negeri itu kaya raya, senang, mewah hidupnya, dia akan dapat lihat dalam rumah seorang. Dapat lihat dalam rumah dia ni, maknanya tak putus-putus. Sayurnya, makanannya, jenis buah-buahan segala macam ada. Artinya orang ni kaya tanah ni. Dia ni ada kebun ni. Buah durian setiap musim ada rumah dia. Kaya ni hamba Allah ni. Sebab apa? Sebabnya dia hasil bumi sentiasa. Pergi rumah dia ni kita dapati buah-buah sentiasa ada dan barang-barang juga mewah, artinya dia kaya kebun. Tapi kalau nampaknya barang-barang yang ada dalam rumah dia ni barang-barang luar negeri ada, tapi barang-barang dalam negeri buah-buah nampaknya susah sikit nak jumpa rumah dia ni. Orang lain makan ubi, tempat dia ni tak pernah jumpa ubi ni. Pasal apa? Pasalnya dia banyak membeli daripada orang, tak ada milik sendiri. Begitulah kita paling mudah sekali kita nak fahamnya. Kita pergi tengok rumah orang kampung. Rumah kampung lain pada rumah orang bandar. Rumah orang kampung ni pagi makan ubi, sayur pula dia bau-bau, buah durian, buah-buah kayu, semuanya ada. Mewah orang ni. Datang rumah kita duduk atas kerusi, sedap lah. Kerusi kita ni datang daripada luar negeri. Tapi bila nak makan apa, keluar ke kedai, beli barang. Kadang-kadang tu barang tu datang dari Siam, tidak kepunyaan di sini. Beza di antara orang kampung dengan orang bandar. Orang yang murah rezeki daripada hasil tanaman, hasil kebun mereka, lain cara mereka berada. Mereka miskin, kita nampak miskin, tapi tak ada hutang. Hanya ada hutan saja. Rumah mereka dalam hutan, tapi tak ada hutang. Dalam hutan kebun lah, tapi tak ada hutan. Rumah orang bandar ni, orang mana tak ada hutan, tapi ada hutang. Banyak hutang. Jannatan 'an yaminin wa shimal, terdapat di tempat tinggal mereka iaitu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur.
Jannatan di sini dua syurga, terjemahan biasanya, tapi di sini bukan syurga tapi kebun. Dua kebun. Dua kebun itu letaknya di kiri dan di kanan. Di kiri dan di kanan. Tak tahulah dipisah oleh apanya, mungkinnya dipisah oleh bukit. Bukit sebelah kanan bukit, sebelah kiri bukit. Dua-duanya kebun. Kebun. Jannatani an yamini wa shimal. Kebun ini tak dinyatakan apa yang mereka tanam, tetapi barang-barang ini untuk faedah manusia. Untuk faedah manusia. Tanaman untuk sayur-sayuran berfaedah kepada manusia, buah-buahan berfaedah kepada manusia. Kadang-kadangnya juga ubat-ubatan herba, pokok-pokok ini pun berfaedah juga kepada manusia. Jadi inilah kemewahan mereka. Allah berfirman kepada mereka ini setelah dimurahkan rezekinya, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Perintah. Kulu pertama, makanlah daripada rezeki yang diberi oleh Allah kepada kamu, daripada rezeki Tuhan kamu. Ingat, apa yang mereka makan, hendaklah mereka fikir bukan makan daripada hasil tenaga mereka, tidak, tapi rezeki yang dikurnia Allah. Kadang-kadang kita tanam tapi tak menjadi, sebab Allah tidak beri rezeki daripadanya. Yang kita tanam kadang-kadang yang menjadi makanan binatang, menjadi makanan serangga dan musuh-musuh tanaman, tapi tuan yang menanamnya tidak mendapat hasil apa-apa. Harus disedari bahawa apa yang kita makan yang halal datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, namanya rizqi rabbikum, rezeki Tuhan kamu. Tidak berhenti setakat makan, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Makan dan bersyukur, makan dan bersyukur. Ini asas ini. Ini asas. Jangan makan saja tapi tidak bersyukur kepada Allah, ataupun salah tempat yang disyukurkan itu. Salah tempat. Kerana bajanya, kerana bantuan yang kerajaan bagi, macam-macam lagi, maka kita dapat kaya. Kebun kita menjadi kebun getah, boleh toreng, pokok-pokok pun berbuah. Salah. Washkuru lahu. Syukurlah kepadanya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah dan menyebutkan syukur artinya kongsikanlah dengan orang ramai. Dahulu kalangan ulama kita pun ada juga yang berkebun, tapi hasil yang pertama diberinya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian kutipan yang kedua barulah mereka makan. Yang pertama mereka jemput anak-anak yatim dan orang miskin, sila datang, sila makan sebanyak-banyak yang mungkin, sebanyak-banyak yang anda suka. Kemudian yang kedua barulah nak jual. Yang pertama bagi memenuhi tuntutan syukur, mereka percaya amalan yang seumpama ini menjaminkan hasil bumi mereka berterusan. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah dari rezeki pemberi Tuhan kamu dan bersyukur. Negeri kamu adalah negeri yang baik. Baik sebuah negeri itu aman dan makmur. Makan minum senang. Aman apabila makan minum senang. Tak aman negeri apabila rakyat lapar, manusia lapar, tak kecukupan makanan. Pada ketika ini ancaman datang dari semua sudut. Dia boleh mengancam. Daripada binatang-binatang pun boleh mengancam kita. Monyet boleh mengancam kehidupan manusia. Manusia sendiri mengancam manusia. Berbagai-bagai penyakit boleh berlaku. Tetapi apabila semuanya makmur, aman dan makmur, dinyatakan sama ada benar ataupun merupakan satu kiasan saja, zaman Umar Ibn Abdul Aziz, kambing boleh hidup bersama dengan serigala. Kambing biasanya di antara dua makhluk ini bercakar, selalu menjadi mangsa antara satu dengan lain. Menjadi mangsa, kambing selalu menjadi mangsa. Tetapi apabila makanan masing-masing cukup, serigala boleh tidur bersama dengan kambing. Kambing tak takut. Kambing kata apa nak takut kepada dia? Umar Ibn Abdul Aziz dia selalu beri jatah, beri makan kepada serigala. Kenapa nak takut? Serigala dia takut pada waktu dia lapar. Dia tidak pernah menyimpan bekalan untuk hari-hari akan datang. Dia memakan sekarang juga. Jadi setiap waktu dipelihara oleh Umar Ibn Abdul Aziz. Kata kambing. Kata serigala, mengapa saya nak makan kambing, sedangkan saya tidak pun tak payah buru. Ada Umar Ibn Abdul Aziz bawa makanan kepada saya. Saya nak kejar kambing buat apa? Marilah kita tidur sama-sama. Begitu apabila negeri itu aman dan makmur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini, yakni negeri Sabah ini, negeri yang baik.
baik negeri apabila aman dan makmur. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan kamu pula adalah Tuhan yang amat pengampun. Apabila manusia bersyukur kepada Allah, antara bersyukur kepada Allah, mohon supaya diampuni dosa, bersyukur kepada Allah, kongsikan rezeki dengan seberapa ramai orang, bersyukur kepada Allah artinya setiap hasil yang kita perolehi itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ada Tuhan yang mencipta, yang menggerakkan tenaganya di sebalik tanaman pokok-pokok yang kita tanam. Itu artinya Rabbun Ghafur. Tapi bagaimana keadaan umat ini setelah mereka berjaya mencipta suatu asas ekonomi yang begitu kukuh? Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim.